Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan QKA 55 ingin membentangkan mengenai adab berkomunikasi di media sosial berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Nama saya Mariam Salsabila binti Muhammad Uda 1182598. Pada era globalisasi ini, media sosial merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan tersebar luasnya maklumat secara cepat dan mudah. Sehingga kan media sosial ini dapat mempengaruhi corak pemikiran seseorang, budaya serta gaya hidup seseorang. Walau bagaimanapun, disebabkan tersebar luasnya pengguna media sosial di negara ini, terdapat segelintir pihak yang tidak menitik beratkan adab semasa menggunakan media sosial sehingga menimbulkan pelbagai masalah daripada penyalahgunaan tersebut seperti sindiran, hinaan, bulian, penyebaran maklumat palsu dan sebagainya. Ketika kita berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial, maka perlulah kita sedari bahawa kita telah mendedahkan diri kita kepada sebuah dunia yang luas tanpa sepadan. Oleh demikian, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa menjaga akhlak, adab serta etika yang baik ketika berkomunikasi dan berinteraksi di dalam media sosial seperti yang telah tertulis di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adab yang baik ketika berkomunikasi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah digariskan di bawah beberapa konsep. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata yang benar, seperti di dalam potongan ayat di dalam surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa liyaqulu qawlan sadida, yang membawa maksud dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul, yakni menepati kebenaran. Melalui potongan ayat ini dapat kita simpulkan bahawa pentingnya komunikasi yang menggunakan kata-kata yang jujur, jelas dan adil dalam komunikasi harian, termasuklah semasa menggunakan media sosial. Yakni ketika kita menggunakan media sosial, tak patut kita menyebarkan perkara yang kita tidak tahu kebenarannya, kerana apabila kita menyebarkan perkara yang tidak benar, ia akan membawa kesan yang tidak baik kepada individu, masyarakat serta negara. Seperti yang berlaku baru-baru ini ketika negara kita dilanda wabak COVID-19, terdapat ramai pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyebarkan pelbagai berita palsu yang menyebabkan setengah individu berasa gelisah, berasa gusar apabila membaca berita palsu tersebut. Maka perkara ini akan membawakan kesan yang tidak baik kepada setengah individu. Di samping itu, tidak berkata atau mengeluarkan pendapat terhadap kabar angin yang akan mendorong kepada fitnah dan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Kerana pada masa ini, banyak di antara mereka yang menyebarkan berita-berita palsu atau memutarbalikkan maklumat yang tidak diketahui sumbernya sehingga sukar untuk mengenal pasti sama ada ianya benar atau palsu. Bahkan ada di antara mereka juga yang menambah info-info lain berbentuk gambar atau video yang bertujuan untuk menjadikannya sebahagian daripada maklumat asal. Seterusnya akan menyebabkan kesulitan kepada pembaca untuk membezakan sama ada maklumat berkenaan betul ataupun salah. Oleh itu, gejala penyebaran maklumat palsu serta elemen-elemen yang negatif harus ditangani dengan bijak agar tidak menjadi parah yang membawa kepada kesan yang tidak baik kepada individu, keluarga, masyarakat serta negara. Saya Nur Ain Ajirah binti Abdul Rahim 1181185. Seterusnya, penggunaan kata-kata yang mudah difahami, ringan dan menenangkan perasaan semasa menggunakan media sosial dianjurkan oleh Islam seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 28 yang bermaksud, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang selayaknya. Maka daripada ayat ini, komunikasi di media sosial harus ditapis dari segi ayat yang lemah lembut, mudah difahami dan tidak menyinggung mana-mana pihak sebelum menghantarkan sebarang jenis pesanan. Adab yang seterusnya merupakan dengan menggunakan kata-kata yang baik dan mulia. Selari dengan kemajuan teknologi yang kian membangun, kata-kata yang baik dan mulia perlu digunakan dalam komunikasi harian di media sosial. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, iaitu ibu bapa, perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Daripada terjemahan ayat ini, jelaslah bahawa komunikasi di media sosial memerlukan setiap pengguna untuk menghormati antara satu sama lain
tanpa mengira peringkat umur sasaran dengan menggunakan kata-kata yang baik dan mulia. Hadis daripada penulisan Ibnu Majah meriwayatkan, Sayyidina Usamah bin Zaid mengatakan, katakanlah kepada kami, wahai Rasulullah, apakah pemberian paling baik yang diberikan Allah kepada manusia? Lalu baginda SAW bersabda, akhlak yang baik. Tuntasnya, penggunaan media sosial ditegaskan untuk menghormati antara satu sama lain, tak kira dari sudut sensitiviti atau privasi mana-mana pihak, dengan menggunakan kata-kata yang baik dan mulia untuk memelihara imej sebagai Muslim berkualiti dan mengekalkan keharmonian sesama manusia. Adab komunikasi di media sosial yang dipandukan oleh Islam termasuklah dengan menggunakan konsep komunikasi yang berkesan. Seperti dalam firman Allah dalam ayat 63 daripada surah An-Nisa, yang bermaksud, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Kerana itu berpalinglah kamu daripada mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Galakan daripada firman Allah tersebut membawa maksud komunikasi harian termasuklah di media sosial. Perlu menggunakan percakapan yang membawa kepada maksud dan memberi kesan kepada jiwa mereka dengan berkata-kata secara jelas dan terang. Secara kesimpulan, dalam keasyikan menggunakan media sosial, ada adab-adab yang perlu dijaga dan tidak boleh mengabaikannya. Seterusnya, setiap pengguna media sosial perlulah berpegang teguh dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang adab-adab dalam media sosial, terutamanya orang Muslim. Akhir sekali, pihak pengawasan media sosial perlulah menambahbaikkan sistem penapisan maklumat untuk mengelakkan berlakunya fitnah dan sebarang masalah atau perbalahan dalam media sosial.